Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk siaran hari ini 7 hari bulan September 2022. Hari yang ketiga kita stream daripada studio ZRA Stream. Terima kasih untuk sokongan tuan-tuan dan puan-puan bagi selama 2 malam, terutama dalam sesi Opitoria ni kita berjaya mencapai 1,100 view semasa. Dan juga terima kasih kerana 2 malam turut-turut kami menaikkan pakaian. Malam pertama ada lebih kurang dalam 65 log dan semalam ada 67 log. Kita anggap ini adalah satu kejutan kerana sasaran kita dalam 40 ke 45 log je. Berdasarkan kita mula pada bulan September yang dianggap sebagai bukan bulan berniaga. Dan kita mulakan pula pada 5, 6 dan 7 iaitu bukan yang dianggap sebagai minggu gaji, cuti sekolah dan orang berbelanja. Tapi tuan-tuan memberi sokongan dan Alhamdulillah ini sangat membantu bagi membolehkan ZRA Stream mengekalkan janaan studio melalui perniagaan pakaian dan waktu yang sama menyediakan peluang pekerjaan kepada pekerja secara tetap dan secara kontrak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tunggu angka untuk kita bercakap tentang krisis beras atau krisis padi yang akan kita alami, dan tuan-tuan akan lihat juga perkembangan di seluruh dunia bagaimana kritikalnya bekalan beras berikutan yang kita jangka bahawa ada potensi yang sangat tinggi pengeluaran beras di seluruh negara akan merosot 60% pada tahun ini berikutan dengan keadaan cuaca yang tak menentu, apa yang kita sebut sebagai waktu kita menyemai, kita menghadapi krisis El Nino. Waktu musim menuai, kita menghadapi krisis La Nina. Di utara tanah air boleh dikatakan petani menangis menitis air mata kerana tuaian merudum dengan teruk. Bagi mereka yang bernasib baik, mereka boleh mendapat hasil 40% dari berbanding dengan tahun yang lalu. Bagi yang lebih teruk, yang mana sehektar hanya mendapat 800 kilogram, tak sampai 1 tan, itu lebih tragik. Selangor akan mula menghantar data apabila musim menuainya tiba, tapi petani di Selangor juga telah menggambarkan bahawa unjuran data kebangsaan iaitu 9 hingga 12 tan sehektar adalah mimpi ngeri kalau Selangor nak memenuhinya. Kata mereka 4 tan sudah memadai. Kalaulah Selangor juga mengalami krisis di mana 1 hektar hanya ada 4 tan ataupun 3 ke 4 tan, berarti Selangor juga mengalami krisis penurunan 60%. Kalaulah penurunan 60% berlaku di seluruh negara, saya fikir kata bekalan beras akan terjejas dengan teruk. Paling tidak pada tengahan tahun depan apabila stok yang sedia ada daripada tuaian musim lalu berakhir. Dan kemungkinan saya fikir sekitar Februari dan Mac, paling lewat atau paling awal seawal Disember, kita akan menghadapi apa dipanggil sebagai butang panik bekalan beras. Ini yang menjadi perbincangan di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia. Kalau saudara rajin baca 2 penalisis yang terkenal, Google je 2 penalisis, sebut nama Roger Becker. R-O-G-D-E-R-B-A-K-E-R. Roger Becker, dan seorang lagi adalah Peter Sand. P-E-T-E-R-S-A-N-D. Peter Sand. Kedua-dua ini adalah pakar yang mewakili institusi masing-masing. Roger Becker adalah seorang penalisis ekonomi, manakala Peter Sand adalah pengarah eksekutif bagi Pertubuhan Bangsa Bersatu dalam agensi bagi mengawal penyakit berjangkit. Kedua-dua telah mengeluarkan gambaran bahawa kalau Roger Becker, beliau menggambarkan kira-kira 300 juta orang akan mengalami kematian. Ini kematian akibat kekurangan makanan. Manakala bagi Peter Sand, dia menggambarkan bahawa lebih banyak orang akan mati kerana kekurangan zat makanan akan menyebabkan penyakit. Antara yang beliau paling bimbang adalah wabak malaria dan batuk kering yang sedang melanda negara Asia Selatan dan juga Afrika. Yang katanya ini akan mempercepatkan proses kematian apabila satu, akses ubat menjadi sukar, dan kedua, mereka yang dilanda batuk kering, TB, tuberkulosis Asia Selatan dan juga wabak malaria di Afrika dan di Asia Selatan akan lebih terdedah untuk kecepatan maut kerana ketidakupayaan tubuh yang mengalami gangguan bekalan makanan atau disebut sebagai kekurangan zat atau kekurangan gizi. Apa yang kita nak bincang sekarang adalah setelah musim menuai berlalu selama 2 minggu, kita berasa sedih kerana Kementerian Pertanian, Kementerian Hak Eluar Pengguna, Kementerian Kewangan,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kementerian-kementerian yang menjadi pemangkin kepada industri pertanian lah saya sebut. Kesemuanya memilih untuk mendiamkan diri dan enggan bercakap tentang krisis yang sebenarnya rakyat Malaysia perlu diberi amaran daripada awal kerana kita telah melihat gejala pengurangan beras. Tapi oleh kerana nasib dan sikap Malaysia daripada kerajaan dan juga kita rakyatnya yang suka memilih sudah terantuk baru tergadah, berarti kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang mempersiapkan diri lebih awal untuk melihat krisis walaupun kita tahu angkanya telah tiba, unjurannya telah tiba, gambaran awal untuk memberikan kita maklumat telah pun tiba. Ini yang menjadikan malam saya pilih stream mengenai beras. Setelah sebelum ini kita melihat krisis gandum di seluruh dunia yang bermula daripada perang Ukraine dan Rusia. Kemudian terbakarnya hutang gandum dan merosotnya penghasilan gandum kerana kawasan gandum utama dunia di utara India dilanda cuaca panas. Dan kemudian kita bercakap juga mengenai tak mungkinlah pelabuhan Odessa yang berada di Lautan Hitam dan juga pelabuhan-pelabuhan Rusia akan mula dibuka bagi membolehkan gandum yang terperangkap di negara perang. Sanction di Rusia adalah kerana mereka tak dibenarkan mengekspor gandum, manakala Rusia pula merampas pelabuhan utama Ukraine untuk menghalang Ukraine mengeluarkan gandumnya. Jadi kalau sebelum ni kita hanya bercakap dengan tragedi gandum dan kita tahu bahawa negara-negara dunia yang akan terdedah kepada krisis bekalan gandum, terutamanya Afghanistan, Yaman, Syria yang disenaraikan 8 negara kritikal, Afghanistan, Yaman, Syria, Sudan, Angola, Republik Kongo, Afghanistan dan juga Ethiopia. 8 negara yang dijangka akan mengalami krisis kebuluran yang teruk apabila akses terhadap gandum tak boleh diperolehi kerana bekalan gandum berkurang. Walaupun mana-mana negara memiliki wang, harga gandum melambung tinggi. Berarti siapa yang memiliki banyak wang akan dapat memiliki gandum. Tapi pada waktu yang sama, bercakap mengenai bekalan gandum mencukupi untuk kegunaan pengguna gandum di seluruh dunia adalah mustahil. Tuan-tuan dan perempuan, satu angka yang tuan-tuan dan perempuan kena ambil kira. Ada 7.2 bilion penduduk dunia. Ini 7.2 bilion penduduk dunia. Yang tuan-tuan mungkin tak akan menggambarkan apa yang saya cakap ni sebagai benar. Tapi Google dan dapatkan maklumat. Dan maklumat ini bukanlah datang daripada biasa, ini adalah maklumat daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu. Antena Guterres mengeluarkan maklumat pada bulan Jun yang lalu dalam sidang Pertubuhan Bangsa Bersatu dengan mengatakan 60% penduduk dunia dah memang pun hidup dalam keadaan kekurangan makanan. Ini kita boleh atur dengan membayangkan negara miskin seperti India dengan 1.2 bilion penduduknya. 800 juta mereka adalah orang yang sukar akses kepada makanan. Wilayah krisis di Afrika, terutama di bahagian tanduk Afrika dan apa yang dipanggil juga sebahagian Sub-Sahara, negara-negara seperti Chad, Niger, Mali, Malawi, Nigeria, berpindah ke negara-negara miskin yang lain seperti Republik Kongo, Republik Demokratik of Kongo, kemudian bawalah pergi kepada negara-negara Ethiopia, Somalia. Dan negara-negara ini telah pun mengalami krisis makanan. Dan dengan 60% penduduk dunia yang sebelum berlaku apa yang saya sebut sebagai perfect storm, iaitu kesan ekonomi, kesan kadar inflasi yang meningkat tinggi, kemudian yang paling besar adalah cuaca buruk yang melanda dunia dan memusnahkan hasil tanaman. Kalau gandum mengancam penduduk dunia kerana penggunaannya yang tinggi di Asia Tengah dan juga di Afrika, beras juga menjadi makanan yang utama. Saya cerita pada saudara, saya fikir kata saudara mungkin terperanjat kalau saya katakan pada saudara bahawa negara pengeluar beras yang terbesar di Asia adalah China, tapi tidak mengekspor beras. Negara pengeluar beras yang kedua terbesar di Asia adalah Indonesia. Walaupun Indonesia adalah pengeluar besar beras di dunia, mereka masih mengimport beras. Sebuah lagi negara yang mengeluarkan beras yang paling banyak di Asia adalah Filipina, dan mereka masih mengimport beras. Berarti ada 2 negara yang disenaraikan sebagai pengeluar beras terbesar di Asia di belakang China, iaitu Indonesia dan Filipina, masih lagi mengimport. Malaysia masih lagi mengimport pada kadar 30%, berarti kita hanya mampu mengeluarkan beras tempatan sekitar 71.4%, berarti kita ada 28.6% beras. Tapi senang kira 70% kita keluarkan, 30% kita import. Dan siapakah negara-negara yang menjadi pengeksport besar beras?
Saudara akan tertanya negara-negara yang menjadi pengimport besar beras. Yang kita fikir kata mereka terpadam daripada kesedaran kita. Tapi inilah negara yang besar, yang paling besar mengeksport beras. Antaranya adalah Vietnam. Diikuti oleh musuh ketat ASEAN sekarang, iaitu Myanmar. Diikuti oleh Bangladesh, yang selalu kita perlekehkan kerana kita mempunyai xenofobia terhadap pendatang Bangladesh. Tapi Bangladesh adalah negara yang selepas ini perlu dirundingi dan dihampiri oleh Malaysia kalau kita inginkan beras. Dan saudara masih pasti akan terperanjat bahawa negara ke-10 di dunia yang paling besar mengeluarkan beras adalah Brazil. Ini antara data yang saya kongsi dengan anda untuk melihat kedudukan beras di seluruh dunia. Yang dijangka akan merosot dengan teruk kerana Malaysia, Indonesia, Filipina. Kalau dengan saudara lihat cuaca yang tidak menentu melanda Asia Selatan, berarti kalau kita masuk ke data Bangladesh, Bangladesh juga akan mengalami musim tuaian yang teruk. Tapi kita tunggu hinggalah hujung tahun, barulah kita dapat data seluruh dunia. Saya tak fikir ada negara yang tahun ini mereka akan menghasilkan lebihan beras berbanding tahun yang dulu. Kerana fenomena La Nina, El Nino dan juga La Nina telah melanda seluruh dunia, berarti bekalan beras akan menjadi merosot di seluruh dunia. Negara-negara pengguna beras yang paling besar di dunia pula, kalau saya cerita pada saudara, saudara akan terkejut. Iran adalah negara pengguna beras yang paling besar di dunia. Dan mereka tidak menghasilkan beras. Ini adalah satu perkara yang aneh. Bagaimana pengguna beras yang paling besar di dunia adalah Iran, dan Iran tidak mengeluarkan beras. Berarti Iran mengimport daripada negara yang terdekat dengannya. Dan negara yang terdekat dengan Iran adalah India. Manakala negara-negara yang dianggap sebagai negara makmur beras, 3 adalah sahabat kita. Iaitu satu adalah Vietnam, yang kedua adalah Bangladesh, yang ketiga kita anggap masih boleh dibawa berunding, iaitu Myanmar. Tetapi 3 negara ini juga akan menampung kekurangan beras yang datang daripada negara jirannya. Filipina dengan penduduknya sekitar 100 juta orang. Thailand, Indonesia dengan penduduknya sekitar 220 juta orang adalah 2 negara pengeluar beras yang terbesar tetapi masih mengimport kerana beras yang mereka hasilkan tidak mencukupi bagi para domestik. Malaysia secara tradisinya mempunyai perjanjian mengimport beras daripada Vietnam, dan kita juga secara tradisinya mengimport beras daripada Thailand. Itu data yang kita ada, dan tiada data mengenai beras dari India. Berarti beras dari India mungkin kita import pada kadar yang kecil kerana kita mengimport beras berkualiti tinggi daripada India. Krisis beras akan menjadi lebih buruk sekiranya semua negara yang menghasilkan beras tahun ini melaporkan mereka kekurangan beras. Berarti sama ada harga beras dalam pasaran dunia akan meningkat. Untuk mengetahui tuan-tuan, ketika krisis beras belum lagi diunjurkan sebagai kritikal, Vietnam dan Thailand telah duduk semeja dan mengumumkan mereka akan menaikkan harga beras. Jadi yang kita tunggu sekarang sama ada negara pengeluar yang seterusnya, iaitu Bangladesh dan juga Myanmar, akan menggunakan kenaikan beras juga sebagai salah satu daripada cara untuk memastikan mereka kompeten untuk mendapatkan hasil bagi makanan yang kini menjadi krisis di seluruh dunia. Myanmar pastinya akan menggunakan beberapa cara kerana ini adalah sebuah kerajaan yang terpulau dan terasing, dan kini mereka memiliki emas, iaitu beras. Walaupun Myanmar akan dilihat sebagai negara yang tidak sihat daripada hak asasi manusia berikutan rampasan kuasa yang berlaku pada Februari 2021 apabila hari yang sepatutnya kerajaan demokrasi meneruskan penggal yang kedua. Aung San Suu Kyi mengangkat kerajaan Aung San Suu Kyi mengangkat sumpah bagi penggal kedua apabila LDP, Liberal Democratic Party itu menang. Tapi saudara telah melihat bagaimana tentera telah mengambil alih. Dan sejak itu Myanmar menjadi seperti negara yang terasing, sedikit dipinggirkan, dalam keadaan tertentu digambarkan oleh ASEAN sebagai tidak mendukung aspirasi ASEAN kerana kembalinya rejim tentera. Tetapi dalam keadaan sekarang, berarti banyak negara akan memperlahankan tekanan kepada Myanmar, terutama Malaysia juga, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina, kerana Myanmar antara rakan ASEAN yang memiliki stok beras untuk dieksport. Tadi saya sebut, stok beras untuk dieksport daripada rakan ASEAN akan datang daripada Thailand, akan datang daripada Vietnam dan datang daripada Myanmar. Manakala negara penghasil beras yang menggunakan beras ruji, walaupun Indonesia pengeluar kedua terbesar di Asia selepas China, dia juga mengimport beras kerana beras yang ada tidak cukup untuk 220 juta rakyatnya. Filipina walaupun diangkat negara yang ketiga dalam ASEAN yang paling banyak mengeluarkan beras, masih lagi mengimport beras kerana tidak boleh menampung keperluan beras untuk hampir 100 juta rakyatnya. Jadi tuan-tuan, beras akan mula menjadi isu yang sangat besar.
saya tak fikir kata hingga hari ini kita mendengar pandangan amaran ataupun sebarang bentuk pengumuman mengenai krisis beras, kecuali secara tak langsung apabila saya pergi ke Langkawi dan kita dapat laporan mengenai, benarnya kecil je kita flash tentang padi tenggelam ataupun padi masam di Langkawi, tapi akhirnya semua petani di Kedah yang mewakili kawasan-kawasan tuaian padi di Kedah dan di Selangor pun menaikkan komen dalam reaksi yang menerima lebih 200 dekat 300 komen dan 1.9 ribu respon. Berarti tuan-tuan, beras kini akan menjadi isu yang paling besar kerana ia adalah makanan ruji. Berarti kalau gandum kita masih lagi berhitung-hitung. Tetapi kalau beras kita tak boleh lagi nak berhitung-hitung. Dan akhirnya kita akan melihat dalam belanjawan yang akan dibuat pada bulan Oktober nanti. Dengan krisis beras hingga sekarang, belum lagi diambil oleh kerajaan dengan pandangan yang serius mengenai satu. Apakah tahun depan kita akan mengalami krisis yang sama, iaitu La Nina dan El Nino bagi musim semaian pada bulan 10 atau 11 yang akan dituai pada bulan Mac di utara, mereka akan menuai pada bulan Mac, berarti mereka akan menabur antara bulan 11 dan bulan 12. Kalaulah bulan 11 dan bulan 12 ini menghasilkan cuaca musim tengkujuh yang juga menyebabkan taburan hujan melebihi 22 cm di seluruh negara, berarti akan berlaku banjir dan akan berlaku ancaman pada semaian, sama seperti yang kita alami bagi tuaian yang lepas, kerana hujan yang turun telah merosakkan benih padi dan hujan yang turun juga telah memusnahkan proses pembajaan. Dengan kos padi yang menjadi begitu tinggi dan kos baja yang menjadi begitu tinggi kerana negara pengeluar baja juga adalah negara yang terbabit dengan perang, iaitu Ukraine, dan benih padi menjadi benih emas. Kerana apabila hasil tuaiannya menjadi kurang, benih padi pada tahun depan tak mungkinlah diperolehi pada harga subsidi dengan RM32 segundi, kerana kerajaan tak mungkin menampung subsidi yang begitu besar. Jadi apa langkahnya? Pihak seperti Mardi, MAFI dan MOSTI, tiga agensi yang dikatakan mempunyai baka benih beras. Walaupun kita fikir kata percubaan yang ada sekarang lebih kepada alam sekitar, saya bersetuju dengan aset yang ada pada MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kerana mereka mempunyai benih beras organik yang dihasilkan dengan teknologi nuklear. Yang pertama kali kita dengar, tuan-tuan, beras yang dihasilkan, benih yang dihasilkan dengan teknologi nuklear. Tapi oleh kerana MOSTI bukanlah pemain utama dan dianggap bukan kingmaker dalam industri padi, berarti mereka tidak mempunyai kata yang kuat kerana rangkaian pengedaran dan sistem yang telah dibentuk oleh Kementerian Pertanian menjadikan MAFI dan juga Mardi lebih prominent. Tapi kalau tuan-tuan lihat apa yang dilakukan oleh Jepun, Jepun telah mula menghasilkan benih padi yang sesuai dengan apa yang diunjurkan oleh Jepun, iaitu pemanasan global. Berarti benih padi yang ada di Jepun sekarang adalah benih yang telah pun disiapkan untuk setara dengan perubahan suhu dunia. Ini yang sangat advance di Jepun, yang telah pun 2 tahun ditanam. Benih padi ini disediakan kalaulah suhu menjadi lebih panas dan air menjadi lebih kering di petak sawah, dia tetap akan menghasilkan padi yang sama kualiti. Berarti Jepun telah melihat La Nina dan El Nino bukan sebagai sesuatu tindakan yang perlu panik, kerana kita tak boleh berkompromi dengan alam sekitar. Apa yang boleh kita kawal adalah dengan melihat benihnya. Maka teknologi di Jepun dianggap sebagai, kerana Jepun adalah negara ke-10 pengeluar padi yang paling besar, tapi mereka menggunakannya, mereka tidak mengeksport padi berkualiti tinggi, tapi digunakan untuk rakyatnya. Berarti Jepun telah menjadi satu model bagaimana sebuah negara bersedia lebih awal dengan menggunakan teknologi yang membolehkan mereka bersiap sedia untuk tidak menjadi negara pengimport beras. Kerana Jepun sedar seperti mana mereka mandiri dalam teknologi industri perindustrian, mereka juga mahu mandiri dalam teknologi pertanian. Tapi setakat ni, tuan-tuan, kita masih lagi balik kepada topik yang lama, iaitu menyalahkan benih padi yang tidak berkualiti. Kita akan bercakap tentang banyak benih padi yang disubsidikan adalah benih angin. Kemudian kita akan bercakap pula bahawa sudah tiba masanya pembekal-pembekal padi yang ada dalam rangkaian yang dilantik sebagai pemegang subsidi pembekalan padi ini, melihat apakah kita dinamik untuk mengubah, apakah kita masih lagi relevan untuk mengekalkan cara kaedah konvensional, atau kita perlu dinamik dengan merombak sistem yang sedia ada kerana dunia telah berubah. Kalau Jepun boleh pergi kepada
teknologi baru. Dan saya beritahu juga pada tuan-tuan, Thailand sedang menggubal undang-undang. Thailand sedang menggubal undang-undang bagi penghasilan teknologi sintetik. Ingat Thailand mengharamkan semua bentuk teknologi sintetik, terutama pada jagung. Dia haramkan. Bagi mengekalkan jagung yang ada sekarang adalah jagung organik. Tapi apabila Thailand tahu harga jagung akan melambung tinggi kerana bekalan kepada makanan ayam, dan harga jagung akan melambung tinggi kerana kuantiti yang dikeluarkannya itu tidak setimpal, maka Thailand sedang menggubal undang-undang di mana mereka akan membenarkan benih sintetik yang diperkenalkan oleh Amerika Syarikat dibawa masuk ke Thailand. Berarti Thailand telah mengambil satu langkah sangat besar kerana Thailand tahu bahawa mereka adalah negara yang menghasilkan jagung. Mereka ada keperluan jagung domestik dan jagung menjadi makanan ruji utama bagi sektor yang ayam ni. Berarti makanan ternakan ayam ni yang berasaskan kepada jagung dan juga soya. Berarti Thailand faham peranan yang harus mereka mainkan dan demand yang diperlukan untuk membolehkan Thailand kekal relevan dan Thailand kompeten sebagai negara pengeksport makanan ayam kalau mereka boleh menghasilkan jagung yang banyak. Berarti Thailand gubal undang-undang dia. Sedangkan Malaysia, kita belum bergerak selangkah ke mana pun kerana kita menjadi negara yang sangat-sangat sensitif kepada apa yang disebut sebagai politik wang, apa yang disebut sebagai dana politik, undang-undang pemisahan kuasa eksekutif dan juga kuasa perundangan. Tapi kita tidak melihat perkara yang paling hampir, iaitu apa yang akan dialami oleh rakyat pada masa terdekat ketika perfect storm akan melanda pada tahun depan. Dan kita tak ada banyak masa. Kalaulah tuaian sekarang yang saya sebut pada musim ini sah, kita kehilangan 60% daripada benih padi. Berarti hasil padi. Berarti di Disember kita telah mengalami kemelut di mana butang panik akan mula ditekan. Butang panik akan mula ditekan dengan mengatakan harga padi kemungkinan akan melambung tinggi. Dan sekiranya negara-negara pengeluar padi yang saya jangka, tak mungkinlah akan ada negara yang boleh menghasilkan jumlah tan padi yang meningkat berbanding musim yang seterusnya, musim yang sebelumnya. Kerana ini adalah krisis global. Berarti sekiranya Vietnam mengumumkan bahawa mereka juga gagal memenuhi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya ketika mereka menjadi pengeksport padi utama di ASEAN. Begitu juga saya sebut tadi tentang Myanmar dan juga Bangladesh yang mungkin juga terimpak dengan perubahan suhu global ni. Berarti apa yang kita akan lakukan? Ketika krisis ayam, harga ayam berlaku, banyak jenaka yang, bagi orang yang berada dalam industri, dia menganggap jenaka kerana kita marah kepada pembekal ayam yang menaikkan harga ayam. Kita marah kerana kita anggap wujudnya apa yang dipanggil sebagai dalang ataupun kita sindiket dalam industri ayam. Kita memilih untuk melabur 30 ke 35 juta ringgit bagi menghasilkan ayam sendiri yang dikuasai oleh kerajaan. Tapi kata mereka yang berada dalam industri, perkara yang sebenarnya yang perlu diatasi oleh kerajaan adalah harga ayam meningkat kerana makanannya. Berarti Malaysia sepatut menumpukan dengan menjadikan Pantai Barat ini sebagai kawasan peternakan ayam dan menumpukan Pantai Timur sebagai kawasan yang menghasilkan makanan ayam supaya ekonomi utama di mana Pantai Timur mempunyai potensi bagi penghasilan jagung, bagi penghasilan soya kerana tanahnya sangat lapang, mana Pantai Barat pelaburan-pelaburan dan juga fasiliti kemudahan bagi perniagaan dan juga penghasilan ayam telah pun ada. Berarti Malaysia harus dibelah dua, di mana kita tahu makanan ayam yang sangat mahal kalau kita bergantung sebagai negara pengimport dan ini menyebabkan harga makanan naik. Kenapa yang perlu kita labur adalah menambahkan kandang ayam, menambahkan penghasilan ayam. Sedangkan kita tahu bahawa kalaupun kita berperang dengan sindiket yang dikatakan menaikkan harga ayam dengan menggunakan isu mengenai harga makanan, tapi sekurang-kurangnya ada kerangka mengatakan lebih baik kita mula mengimbanginya dengan menjadikan Pantai Timur yang mempunyai pengalaman tanah serta petani yang boleh mengerjakan ladang jagung. Bagi membolehkan Pantai Timur menjadi wilayah menghasilkan makanan ayam, Pantai Barat menjadi wilayah yang menghasilkan ternakan ayam. Tapi oleh kerana konflik politik selalu diselesaikan secara politik, kerajaan mengambil langkah popular nak memerangi sindiket yang dikatakan sengaja menaikkan harga ayam, maka kita menubuhkan ladang ayam sendiri yang tak silap saya akan dikendalikan oleh Felcra. Ini tak munasabah. Saya tahu kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri mempunyai prominent yang sedemikian rupa. Waktu dulu ketika kita menganggap perniagaan dalam barangan gadget yang dikuasai oleh masyarakat Cina dikatakan membudi pembeli dengan menaikkan harga. Kerana marahnya kita pada sentimen lawyat, maka kita buka apa yang disebut sebagai sentimen medan marah, marah mall. Tapi akhirnya kita tak boleh compete kerana sesuatu yang ditubuhkan dengan asas
perang politik untuk mendapatkan pandangan populis. Dia tak boleh bertahan kerana perniagaan adalah apa yang disebut sebagai market driven. Dia tak boleh sentiasa dijana, disubsidi dan disokong oleh mitos politik. Dan akhirnya tuan-tuan, peristiwa yang mendapatkan undi populis ataupun sentimen orang Melayu kan, kita telah memiliki bazar yang sebenarnya orang Melayu dan kita tidak akan lagi dibuli oleh industri gadget ni kuasai oleh orang Cina. Samalah sentimen yang kita anggap bahawa peladang-peladang dan peternak ayam adalah orang Cina. Berarti apabila harga ayam dinaikkan, kita membacanya sebagai satu pembulian ataupun satu manipulasi sindiket. Tapi secara faktanya, harga ayam naik kerana kita adalah negara yang mengeluarkan ayam tetapi tidak mengeluarkan makanan ayam. Jadi kalau kita rasa Thailand telah pun mengambil langkah cepat untuk memastikan mereka kekal prominent jagung sebagai pendapatan utama dengan menghasilkan makanan ayam bagi keperluan domestik dan mengeksportnya ke negara-negara yang memelihara ayam tapi tidak mengeluarkan makanan ayam, apa langkah Malaysia? Berarti Thailand menggubal undang-undang. Sesuatu yang selama ni mereka tak buat, iaitu membenarkan penggunaan hasil peladangan organik. Tapi mereka telah membenarkannya kerana mereka faham realiti zaman telah berubah. Berarti apabila akta itu dipinda, industri yang paling utama yang akan menghasilkan jagung secara komersial dan secara lebih produktif adalah jagung. Ini saya bangkitkan pada saudara dalam 30 minit yang pertama kerana kebimbangan saya mengenai apa lagi yang kita perlu bersedia dan apa lagi yang sebenarnya akan menjadi masalah yang akan menjerat kita pada masa yang terdekat. Kalaulah kita akan jadi lebih buruk tuan-tuan kalau November tahun ini, waktu penyemaian semula dibuat, kalaulah kita masuk pintu terkujuh seburuk yang dulu. Untuk tahun terkujuh 2021-2022, dia ada 6 ayunan ribut dilaporkan. 21 yang kita kena tu. Ayunan ribut yang kedua lah yang menyebabkan tenggelamnya Kuala Lumpur dan juga banjir besar di Pahang. Kemudian berlaku 3, 4 dan 5 dan 6 yang dalam pada skala yang taklah begitu besar seperti skala 18 hari bulan Disember tahun 2021 yang menenggelamkan Kuala Lumpur, menenggelamkan Hulu Langat, menenggelamkan sebahagian kawasan di Janda Baik dan di negeri Pahang. Berarti kalaulah ini ayunan yang berlaku sekali lagi, dia akan memberi krisis yang sangat besar juga kepada mereka yang akan mula menabur padi. Dan kalaulah ayunan krisis ini berlanjut ke 7 buah negeri, seperti mana kita tengok statik ayunan sekarang, berarti Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak. Ini adalah negeri yang sangat dinamik dengan ayunan taburan hujan yang tinggi. Kalaulah ayunan ini berlaku sekali lagi, berarti kawasan tanaman padi yang utama di Perlis, Kedah, Perak dan juga Selangor akan terdedah dengan teruk. Jadi apa langkah yang kita buat? Yang saya stream dengan saudara adalah untuk mencetuskan fikir, untuk mencetuskan gambaran di mana kita patut berdiri dan di mana kita patut berada. Ketika semangat dan juga fokus kita mungkin lebih kepada melihat kes mahkamah. Kita mahu melihat banyak proses undang-undang dilaksanakan. Kita mahu melihat banyak perubahan institusi dilakukan di Parlimen. Ya, saya bersetuju. Tapi pada waktu yang sama, selain daripada memenuhi ketamadunan kita dengan mengadakan undang-undang yang kita fikir akan mengawal manipulasi politik dan menggambarkan kepada dunia kita adalah sebuah negara 65 tahun merdeka. Tapi akhirnya soal makanan tak boleh diabaikan. Apabila soal makanan kurang menjadi pengetahuan kepada rakyat, tiada desakan daripada rakyat, maka dia tidak menjadi keutamaan kepada ahli politik. Apabila dia tidak menjadi keutamaan kepada ahli politik, terutama mereka yang menjawat jawatan ahli parlimen, dia tidak akan menjadi keutamaan di parlimen. Dan kita harap dengan tekanan, dengan waktu yang singkat lah, saya fikir apalah magic yang akan dapat dibuat oleh Menteri Kewangan yang berhormat Datuk Tengku Zafrul, bagi memastikan belanjawan yang akan dibentang pada awal bulan Oktober nanti. Kita ada lebih kurang sebulan daripada sekarang untuk Kementerian Kewangan melihat apakah relevan dan apakah tindakan drastik yang boleh kita buat dalam konteks kita menghadapi masalah bekalan makanan. Kita ada berapa orang sekarang Islam? 800. Saya share dengan 800 orang untuk saudara bawa fikir dan saudara tahu tentang data dia, tentang konflik yang dialami oleh negara-negara yang saya sebut tadi. Indonesia juga akan berebut dalam pasaran kerana mereka walaupun negara kedua pengeluar padi yang terbesar di Asia, tapi masih lagi mengimport. Filipina, negara yang juga mengeluarkan padi yang besar tapi masih mengimport. Dan kita bergantung kepada keajaiban
hasil tuaian yang akan dikabarkan oleh Vietnam, yang akan dikabarkan oleh Thailand, yang akan dikabarkan oleh Myanmar, dan juga sedikit sekutu yang boleh kita peroleh sedikit keuntungan kalau Bangladesh juga menggambarkan berita yang baik. Tapi saya fikir di bawah El Nino dan La Nina tahun ini, tak ada negara yang akan memaklumkan bahawa mereka akan mendapat hasil tuaian yang lebih baik dalam apa pun bidang pengeluaran. Eropah sendiri mengalami masalah tuaian bagi makanan ruji mereka, di mana saya beritahu pada saudara Itali, Perancis, Jerman, Denmark yang sebelum ini dianggap sebagai 1 minute report. Dia ada panggil satu 1 minute report di CNN, di mana berita kapsul tentang negara-negara yang mencapai teknologi hebat dalam tempoh 1 dekad. Negara yang dianggap paling pantas pertumbuhan teknologi 1 dekad di Eropah adalah Denmark, di mana Denmark berjaya menjadi sebuah negara industri dan Denmark berjaya mengubah negaranya menjadi negara pertanian yang berjaya. Dipanggil sebagai video 1 minit untuk menggambarkan pencapaian luar biasa. Salah satu pencapaian luar biasa Denmark adalah menjadi negara yang bebas daripada import makanan. Berarti Denmark berjaya mengimbangkan mereka sebagai sebuah negara industri. Pada waktu yang sama, Denmark sedar mereka dikelilingi oleh negara industri. Berarti setiap negara industri akan mempunyai keterbatasan dalam menghasilkan ekonomi pertanian. Oleh kerana Denmark tidak mahu menjadi negara yang mengemis makanan kepada negara-negara Eropah. Kalaulah serentak berlaku krisis makanan di Eropah, di Jerman, di Perancis, di Belanda, di United Kingdom, di Itali, maka Denmark telah berjaya merombak negaranya dalam tempoh 1 dekad menjadi sebuah negara pertanian bebas import makanan. Itu saya share pada 800 orang yang ada. Saya ucap terima kasih kerana minat saudara untuk mengetahui tema mengenai beras. Krisis yang kita akan alami, yang saya fikir kata belum nampak sebarang usaha yang kita lakukan untuk jalan keluar. Petani-petani di Kedah mungkin, di seluruh Malaysia mungkin lagi masih bercakap tentang benih padi yang dibekalkan daripada tahun ke tahun yang kualitinya tak pernah meningkat. Spekulasi mengenai bajar subsidi yang dipesongkan. Saya fikir kita bercakap topik-topik yang kecil, tetapi topik yang besar. Apakah kita telah berani melangkah setapak menuju apa yang Jepun capai, iaitu menerima hakikat. Tidak lagi perlu berlawan dengan alam kerana alam sedang meningkat suhunya. Maka Jepun menghasilkan benih padi yang disesuaikan dengan suhu yang lebih panas. Kerana Jepun menerima hakikat, tak guna mengungut mengenai alam sekitar, tetapi cepat bertindak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu. Manakala Thailand telah mengambil langkah untuk menggubal undang-undang yang sebelum ini melarang sebarang bentuk pertanian sintetik, tapi kali ini membenarkannya, dan jagung akan menjadi projek sintetik yang besar di Thailand bagi memenuhi keperluan domestik. Pertama adalah keperluan harga jagung, yang kedua adalah untuk memastikan Thailand dapat menghasilkan makanan ayam, bagi memastikan jagung yang dihasilkan dapat jadi makanan ayam dan Thailand tidak menghadapi masalah kenaikan harga ayam dalam pasaran domestik. Itu sumber yang penting untuk saudara tahu, dan kita buat bandingan sama ada kita masih gairah untuk bercakap tentang semata-mata tentang sumbangan politik, dana sumbangan politik, ataupun kita akan menumpukan wakil rakyat kita hanya untuk bercakap mengenai pengasingan kuasa, siapa yang akan menguasa lantikan AG, apakah kita akan masih lagi sibuk untuk melihat bagaimana mahkamah beroperasi, apakah kes-kes jenayah yang sedia ada bebas daripada campur tangan politik. Tetapi akhirnya kita mungkin melupakan masalah yang lebih hakiki, iaitu konflik makanan yang akan melanda negara kita. Itu saja.